Ya. Bengkel, seterusnya peserta bengkel yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Firstly, saya bagi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia AMNIA dan akademik khususnya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke Akademik Bomba Wakatopai bagi satu bengkel khas badan beruniform dalam sektor awam yang dijangkakan akan bermula pada hari ini dan akan ditamatkan pada 23 hari bulan, yang mana saya dimaklumkan KPPA akan bersama-sama dengan tuan-tuan sebagai untuk majlis penutupan pada 23 bulan nanti. Jadi saya mengambil kesempatan sebenarnya untuk memberikan sedikit taklimat berkaitan dengan fasiliti dan juga sedikit safety yang ada di Akademik Wakatopai, yang mana tuan-tuan dah check in pada jam 2 petang tadi So tuan-tuan rasanya dah masuk, dah check in masuk dalam bilik. So mungkin ada perkara-perkara yang saya terpaksa sentuh berkaitan dengan safety dan juga sebenarnya fasiliti yang ada yang tuan-tuan boleh guna sepanjang seminar ataupun bengkel di sini. Okey, untuk makluman tuan-tuan, Akademik Bomba Wakatopai telah dibina pada tahun 1999 dengan keluasan tanah lebih kurang 144 hektar, lebih kurang 350 hektar, dan merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Namun begitu, sehingga tahun 2013 sebenarnya kita hanya telah membina 2 fasa yang utama lah. So ada banyak lagi fasa yang berkaitan dengan simulator yang masih lagi sebenarnya pembinaan lah. Sekarang ni kita ada 2 fasa yang utama. Even yang fasa yang kedua pun sebenarnya masih lagi dalam pembinaan, yang mana yang melibatkan simulasi berkaitan car fire, dustbin fire, storage rack fire dan sebagainya lah. So berkaitan dengan perjawatan, kita mengandungi 126 orang, yang mana grade yang tertinggi di sini adalah grade KB52 lah. Untuk bomba turun KB, yang mana saya sebagai komandan penolong Suruhanjaya untuk grade KB52, kita ada 48 orang, 44 orang, dan yang lain tu pegawai biasa lah, bermula dengan 38, 32, 29 dan sebagainya. Okay, next. Okey, antara kemudahan yang diadakan di Akademik Wakatopai seperti badan-badan beruniform yang lain, kita juga sebenarnya ada kemudahan padang kawat, yang mana kemudahan padang kawat ni boleh menampung dalam satu masa selama 1,000 orang lah. Dan kita ada, kalau tuan-tuan tengok kat situ, astaka untuk tujuan kita punya tamat latihan. Okay, next. Dan kita ada bangunan simulator latihan, iaitu berkaitan dengan simulator pencegahan kebakaran, simulator smoke house, dan yang terbaru sebenarnya simulator bagi 6 tingkat yang ada mengandungi OIFF, BA dan juga sebagainya. So simulator ini sebenarnya sekarang ni kita telah menggunakan tenaga luar untuk dari segi maintenance dia, sebab dia menggunakan teknologi luar dan merupakan antara yang terbesar di Asia Tenggara. So pihak jabatan, especially Akademik Wakatopai, dalam proses untuk mempromosikan simulator yang 7 tingkat ni untuk diguna pakai bagi badan-badan beruniform yang lain, especially yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelamat, sama ada pasukan polis, komando, even kalau ada pasukan unit custom, immigration. So kita akan cuba war-warkan penggunaan simulator ni supaya kita boleh memaksimumkan penggunaan dia. Sebab di Malaysia saya fahamkan inilah satu-satunya simulator yang kita ada. Okay, next. Okay, ini simulator OIFF. OIF ni stand for Offensive Indoor Firefighting. So kalau bomba pergi kebakaran buildings, OIF maksudnya bomba kena masuk kat dalam tu. Dia ada satu lagi teknik, iaitu Defensive Firefighting, kita pancur air pada luar. OIF adalah satu simulator yang mana dalam tu kita akan create flashover dan juga suhu sebenar bagi api lah. Next.
So ini adalah antara simulator yang kita ada lah. Collapse structure, BATG dan juga wildfire. Api minyak, api telaga minyak. Dan kemudahan sokongan. So kemudahan sokongan kat sini seperti biasa lah, macam kelas kita ada bilik kuliah 19 unit, bilik gerakan yang tuan-tuan tengah duduk ni lah. Dan auditorium yang mana kita akan langsungkan perasmian penutupan pada 23 nanti. Perpustakaan kita ada dekat bawah. So perpustakaan untuk maklumat tuan-tuan, bagi tuan-tuan BK ni saya akan extendkan pembukaan dia sehingga jam 11 malam. Tuan-tuan boleh bertanya kepada pegawai yang dekat luar tu di mana kedudukan sebenar perpustakaan. Dan kita ada makmal sains, surau. Kalau tuan-tuan minat dekat asrama tu sebelah kiri ya, ada surau yang boleh menampung sehingga 1000 jemaah. So sekarang ni kita ada pelatih lebih kurang 500 orang. So memang setiap masa dia orang kena berjemaah dekat situ lah. Dan dewan makan ni yang boleh menampung 1000 kapasiti. Yang dekat tuan-tuan minat dekat hotel tu sebenarnya yang bawah tu bukan untuk yang saya mention ni lah, yang untuk 1000 kapasiti. Yang tu untuk peserta-peserta khusus yang dari luar. Dan asrama ada 40 asrama. Yang asrama utama yang tuan-tuan duduk tu lah, yang kita namakan asrama 1. Yang lain sekarang ni sedang dipenuhi lah oleh pelatih-pelatih dan juga peserta-peserta khusus masa daripada luar dan juga dalam. Satu lagi karaoke. Karaoke kita ada dekat bilik asrama 1 tu, dekat bawah, dekat dewan makan. So kalau ada siapa yang berhajat boleh maklumkan kepada warden lah. Normally kita charge, tapi untuk tuan-tuan ni kalau nak guna kita bagi free of charge yang Puan Long. Tapi kita hadkan lah penggunaannya kan. Dia mungkin sampai pukul 12 lah, nanti ganggu orang lain pula. So ini bilik gerakan yang tuan-tuan sedang duduk sekarang ni. Dan bilik mesyuarat kita ada dua bilik mesyuarat utama sebenarnya, bilik mesyuarat 1 dan 2 yang dekat bahagian bawah, dan bilik kawalan yang front desk kat bawah tu. And next, dan bilik kuliah kita ada banyaklah bilik kuliah yang saya mention ada 19 unit tu. Ini bilik gerakan. Next, ini bilik kuliah daripada pandangan atas kan. Ini bangunan auditorium yang mana tuan-tuan akan pergi pada 23 hari bulan untuk bentangkan kepada KPPA dan serahkan memorandum. Macam itulah lebih kurangnya perjalanan pada 23 bulan. So ni library ada dekat bawah. So kat situ ada line internet, boleh guna komputer kalau yang mana nak siapkan dia punya kertas bengkel. Next, ni makmal komputer. So makmal komputer ni berada di bilik pentadbiran. So untuk makluman tuan-tuan juga, sebenarnya di asrama kita ada bilik cyber. Bilik cyber ni tuan masuk tadi tu sebelah kiri kalau daripada hadapan, sebelah belakang sebelah kanan. So ada 4 komputer dekat situ beserta dengan printer dan juga kertas sekali lah. So tuan-tuan boleh gunakan pada bila-bila masa sahaja sehingga 23 hari bulan. Okey, ni surau lah. Kalau nak semayang berjemaah, nak join kita punya pelatih, boleh join lah. Waktu maghrib, subuh, isyak, asar, zuhur, semua kita buat secara berjemaah. Okey, ini kita punya quarters lah. Kita ada kelas C, kelas E, kelas F dan kelas G. Ni untuk tempat tinggal bagi pekerja dan staf di Akademik Wakatapai. Okay, next. So ni mes pegawai. Saya cakap tadi mes pegawai dia bersambung dengan bilik vokal, bilik karaoke. So ni kafe. Kafe ni bagi tujuan kalau malam, kalau tuan-tuan nak minum kopi, minum teh. So kafe kita akan buka sehingga pukul 11 malam. So, sebenarnya di samping kafe kita juga ada kios untuk menjual peralatan utility, makanan ringan dan juga keperluan pelatih sebenarnya. So untuk tuan-tuan 3 kalau ada apa-apa yang tuan-tuan perlukan boleh menjenguk kios atau Skype. Rasa tak jauh daripada asrama yang tuan-tuan minat. Okey, kemudian sukan dan rekreasi.
So sebenarnya kita ada satu sport center yang agak luas, yang mana di sport center tersebut kita ada peralatan gym. Cuma minta maaf, treadmill sekarang ni dalam proses penyelenggaraan. So tapi kita ada futsal, kita ada bicycle yang static bicycle, angkat berat, ping-pong, takraw. Dan di asrama sendiri sebenarnya kalau tuan-tuan masa daftar tadi tu ada disediakan basikal lah. So kalau tuan-tuan nak guna basikal petang ni boleh minta daripada warden. Ini mountain bike lah, dia bukan racing. Tapi minta maaf lah sebab basikal sekarang saya rasa ada 25 yang elok. Yang lain tu tak berapa elok, still boleh guna lah. Yang 25 tu baru kita hantar untuk maintenance lah. So boleh digunakan 25 unit kalau petang ni ataupun malam ni nak guna. Okay, next. Okay, ini fasa 2 simulator yang saya cakap tadi, antara yang terbesar dan yang setakat ni yang terbaik lah di Asia Tenggara. So yang ni saya cuba nak promokan supaya jabatan-jabatan lain, especially yang berkaitan dengan penyelamatan, untuk digunakan. So far setakat ni yang agensi penyelamatan di Negeri Terengganu telah banyak kali kita buat bersama untuk buat latihan kat situ. Okay, next. So ni pandangan dari udara lah, Akademik Wakatan Tapai. So sebelum saya bagi sekian dan terima kasih, itu ada beberapa perkara yang mungkin saya boleh sentuh yang berkaitan dengan keselamatan. Yang pertama, once tuan-tuan tak minat dekat Akademik Wakatan Tapai, so ada sikit peraturan yang tuan-tuan kena patuhi lah. Yang pertama iaitu keluar masuk ke luar daripada akademik. Tuan-tuan dah daftar tadi, so kita ada guard kat depan tu. So kita hadkan sehingga jam 12 malam puan lo boleh So jam 12 malam kalau boleh tolong balik sebelum ke bilik lah, ataupun masuk ke pekarangan Akademik Wakatan Tapai. Dan yang kedua iaitu berkaitan dengan parking kenderaan. So tuan-tuan ada yang bawa kenderaan sendiri, kalau boleh bila dah keluar anda parking di tempat yang telah ditentukan lah. Sebab kita mungkin tak nak ganggu. Kalau tuan parking lain sikit, mungkin pada waktu pagi dia orang buat exercise, pelatih buat exercise, so mungkin mengganggu sedikit kelancaran kita punya peserta khusus punya jadual lah. So pastikan berkunci lah walaupun dalam kompang Wakatan Tapai. So tak nak perkara yang tak diingin berlaku. And then sebarang pergerakan ke simulator, kalau tuan-tuan berminat untuk melalui simulator, pastikan maklumkan kepada warden yang bertugas supaya kita boleh diiringi dengan jurulatih ataupun pegawai bomba yang berkaitan. Dan yang paling penting mungkin saya kena mention juga bagi yang perokok, so cuba elakkan untuk merokok di dalam bilik. Saya rasa ini adalah prosedur standard kalau tuan pergi hotel ataupun asrama mana-mana pun, sebenarnya ini adalah larangan yang agak standard lah. Kecuali sebenarnya larangan ni dah rokok masa lama dah, iaitu larangan merokok di dalam bangunan kerajaan. So saya rasa itu saja daripada saya. Saya berharapkan tuan-tuan bergembira sepanjang perseminan di Akademik Wakatan Tapai. Sebarang kekurangan, kelemahan, saya cepat-cepat minta maaf. Tapi kalau ada macam bilik air tak function ataupun ada kebocoran, cepat-cepat maklumkan kepada warden yang ada di tingkat bawah supaya kita boleh ambil tindakan dengan sewajarnya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Tuan. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Puan Loh Ying Peng, Setiausaha Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, untuk menyampaikan ucapan dan memberikan taklimat berkenaan bakal skim perkhidmatan bagi jawatan yang beruniform dalam sektor awam. Dipersilakan Puan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Selamat petang. Salam satu Malaysia.
Selamat sejahtera kepada semua yang hadir. Yang berusaha Tuan Abdul Razak bin Muda selaku Komandan Akademik Bomber dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai Terengganu. Orang yang kita mesti memberi ucapan setinggi-tinggi penghargaan lah, kerana dengan keizinan dia kita dapat berkumpul di sini untuk satu bengkel yang cukup bermakna. Dia tepukan khas dari Komandan. Yang bersama dengan kita semua pemimpin daripada kesatuan lain yang saya nampak muka di sini, Cik Hamzah lah daripada JPC yang saya kenal. Saya tengok yang Ayuli pun ada, Immigration pun ada, Kesatuan Bomber dan Penyelamat pun ada, daripada penjara ada, KPT NKK ada, Custom ada, saya ingat semua ada. Sebab tadi saya semak dari kehadiran, walaupun dia tak ramai semua datang, tapi semua dah ada. Sebab tu kita cukup yakin petang ni kita nak mulakan satu taklimat khas lah. Jadi sebenarnya majlis secara rasmi akan mula hanya pada malam ni, tetapi bagi kita taklimat petang ni sangat penting untuk membolehkan tuan-tuan perempuan semualah sama-sama kita untuk mengenal pasti bahawa esok dengan lusa tu benda tu dapat digerak dengan betul lah. Dan bagi pihak kita mohon maaf lah sebab esok pagi kita akan balik ke Kuala Lumpur sebab ada mesyuarat. Dan mungkin kalau boleh saya kerja balik malam ataupun 23 hari bulan, saya tak pasti lagi. Saya tengok macam mana kedudukan. Dan 23 hari bulan pula kita ada satu majlis dengan KPT NKK juga. Dan terlibat dengan yang satu kumpulan yang besar juga. Jadi kita tak tahu macam mana, kita tengok dulu. Tapi hari ini secara serius kita nak maklumkan beberapa perkara lah. Jadi dan bagi kita haraplah apa yang dipesan. Saya mula dengan apa pesanan yang kita perlu sampaikan lah. Ketua-ketua yang hadir dalam kesatuan dan persatuan ni, kita pesan supaya apa yang telah dimaklumkan oleh yang berbahagia Tuan Abdul Razak bin Muda selaku komandan di sini ni, tolong ingatlah, satu, yang jangan balik awak lewat sangat. Yang nak guna fasiliti tu kita kena jaga hati-hati, jangan nanti kita ni lah parking ni kata ada peraturan dan sebagainya, kita kena mematuhi lah. Jangan merokok merata tempat, itu perlulah kita sebagai pemimpin kan. Kalau di Wisma QPET lain lah, bila-bila boleh gerak keluar sekejap, bahasap di luar balik masuk dalam, sini tak boleh, saya mohon maaf. Jadi sini ada dia punya peraturan, kita kena mematuhi peraturan di sinilah. Itu kita perlulah dengan jelas. Dan kita minta kerjasama lah semua ketua-ketua yang hadir ni. Kita alu-alukan Datuk Ajumah yang hadir. Bila tepukan. Okay. Jadi malam ni Datuk Ajumah selaku Presiden QPEX akan meresmikan majlis kita pada malam ni. Cuma petang ni kita beri sikit taklimat ringkas supaya semua jelas. Bila bengkel diadakan, Datuk, ke depan, Datuk. Depan. Tak apa lah. Okey. Kita ucap terima kasih pada Datuk Ajumah lah sebagai Presiden QPEX hadir petang ni jugalah. Ini kita di sini kita dapat lihatlah komitmen dan kesungguhan Datuk Ajumah yang nak kena pasti bahawa badan beruniform ni, dia satu skim perkhidmatan ni dapat dilaksanakan dengan betul, dan kena pasti JP akan lihat benda ni dengan serius. Saya rasa itu kita harus bagi satu tepukan kepada Datuk Ajumah lah. Memang dia yang usahakan benda ni, dan kita ucap terima kasih khas juga pada Kesatuan Pekerja Bomban dan Penyelamat lah. Sebab kita ingat lagi masa berbincangan dengan Datuk Seri KSN kan. Selepas berbincangan itu mula-mula dah ada semua ada. Dah bincang-bincang, akhirnya dapati bahawa ada sebahagian tu perlu diselaraskan. Jadi saya rasa Presiden Kesatuan Pekerja lah, Bomber dan Penyelamat dah dengan serta-merta mengatakan tak apa, kita boleh adakan di sini ya. Jadi kita rasa sini satu, bukan semualah sektor ada fasiliti dan kemudahan seperti yang ada ni lah. Kata kelengkapan tadi komandan dah paparkan, macam-macam semua ada kan. Semua kelengkapan ni ada. Macam Pak Su juga ada lah. Saya tak tahu lah lain-lain tempat ada tak kan. Jadi tengok tu, itu sangat baik untuk kita jalankan bengkel lah. Dan dia tidak ada di bandar, kita tak boleh keluar lah sesuka hati kita kan.
Jadi yang sini untuk yang banking ni, kita minta kerjasama semua. Walaupun ada yang ada sini, ada yang belum hadir. Tolong ketua yang ada hadir hari ni, untuk semua kesatuan dan persatuan ni, pesan kepada peserta kita yang lain, rakan-rakan kita. Yang pertama, kena pasti ya. Sebab dia punya package ni 3 hari lah. Boleh katakan berapa malam ni? 2 malam, 3 hari lah. Yang ni kena bayar RM60. Jadi RM60 itu kena bayar pada bendahari Kesatuan Pekerja Bomba dan Penyelamat. Itu kameraman kita ni, Encik Ahmad ni. Kenal Encik Ahmad tak? Tengok muka dia, Encik Ahmad. Jadi kena pasti ketua kesatuan tu selesaikanlah RM60 tu. Kalau kita ada 10 orang, selesaikanlah untuk peserta 10 orang tu. Seorang RM60 satu package tu. Kena bayar kepada Encik Ahmad sebelum kita baliklah ke kita punya kampung lah. Balik kampung lah. Balik ke tempat yang kita datang lah biasa. Itu satu. Kemudian yang kedua pula di sini, kita minta daripada peserta-peserta ni, kita minta 2 orang atau 3 orang pencatat. 3 orang pencatat, terutamanya bila esok kita bentang tu, kita nak orang catatkan. Dia catat bukan semasa pembentang saja, tetapi lebih kepada petang itu bila kita ada berbincangan berkumpulan tu. Sini boleh siapa yang biasa catat tu? Sukarela? Saya nak minta ambil nama dulu. Siapa Encik Ali? Tolong sikit ambil catat. Dan siapa sini angkat tangan sukarela jadi pencatat? Boleh catat? Ini tuan ni boleh ni. Siapa nama? I kenal dia. Dia boleh. Ni, Encik Muhammad Ali pun boleh. Lagi seorang? Dari mana? Siapa? Angkat tangan sukarela lah. Tak payah paksa. 3 orang jadi pencatat, terutamanya berbincangan kumpulan dia. 2 orang kita tak cukup, kita tambah lagi seorang. Perempuan seorang kata. Siapa boleh perempuan sini? Sukarela lah angkat tangan ni. KPDNKK boleh yang tu? Angkat tangan tu. Puan boleh? Boleh lah. Dia diam-diam tu dia boleh lah tu. Boleh lah. Tepuk tangan kepada mereka semua yang hadir. Okay lah. Jadi kita dah ada 3 orang pencatat. Tugasnya mulai esok pagi. Malam ni dah mulalah. Sebab malam ni bila Datuk Haji Omar, Presiden QPEC, bila semasa dia punya ucapan perasmian tu, dalam tu dah adalah inti-inti yang kita perlu ambil. Di parti tu perlu ada. Catat benda tu. Benda-benda yang dia disampaikan tu, bolehlah kita ambil tu sebagai untuk berbahasan dan berbincangan. Mula malam ni. Kemudian kita lepas ni kita berehat. Lepas tu malam ni ada majlis perasmian tu. Kita haraplah semua akan hadir. Tolong beritahu kita punya rakan-rakan yang sepatut hadir ni, yang petang ni tak ada ni. Kita harap semua akan hadir pada malam ni, supaya kita nampak semua penuh. Boleh tak? Tolong beritahu rakan-rakan kita. Jangan kita tak datang. Kita harap kehadiran tu penting. Jangan macam dululah di QPEC kita buat, tiba-tiba sepatut badan sini, tapi sana tuli ada, tapi badan tak ada dalam dewan ni. Ke tempat lain kita tak tahu sudah hilang. Sampai Datuk Haji Umar, ketua pengarah dah panggil. Bukan ketua pengarah dia lah KP lah kan. Dah panggil, dah carilah orang. So I think itu tak berapa lah. Sebagai pemimpin kesatuan, kita mohon cuti tanpa rekod hadir satu bengkel yang memberi faedah kita bersama. Jadi kita harap semua akan bertanggungjawab untuk hadirlah sepenuhnya lah majlis ni, terutamanya mula malam ni. Okay? Kemudian esok hari malam ni tiada supper lah. Tak ada supper. Jadi malam ni kalau makan mesti makan kenyang-kenyang sikit lah. Sebab dia di luar tak ada makan tau. Tak ada, malam tak ada kantin, tak ada kan Ramadan. Kat kafe saja lah kan. So kena bersedialah. Mungkin ada setengah dia ada gastrik tu, kena beri perhatian ni. Kadang-kadang dia itu kita beritahu dulu tak ada siapa. Tapi majlis malam ni tidak ada masalah. Saya ingat ni Kesatuan Bomba dia akan uruskan. Jadi seterusnya kepada esok pagi. Esok pagi 22 Mei tu sarapan pagi seperti biasa. Kemudian di sini kita akan ada pengurusi majlis. Saya ingat Cik Zul akan jadi pengurusi majlis lah. Jadi bila dia akan jemput pengurusi, seorang pengurusi untuk mempengurusikan untuk orang lah, untuk yang kita lantik lah, dan kesatuan itu akan membentang kertas. Dan benda ini kita dah bincang hari tu.
Saya ingat hari Sabtu tu Encik Arifin, hari apa saya tak ingat, kita jemput semua. Sabtu tarikh dia. Ingat dah tarikh yang kita jumpa di QPEX tu? Tak ingat lah. 1 minggu yang lepas. Saya ingat seminggu yang lepas tu. Kita jemput semua wakil kesatuan lah yang akan hadir di sini untuk jumpa. Sama-sama kita bincang. Yang datang tu Presiden dengan Setiausaha Agong lah. Tapi yang tak hadir tu, ada yang terlibat tu mungkin dia ada hal lah. Tapi ya, semua datang. Hampir hanya 1-2 tu tak hadir saja. Yang lain semua ada. Jadi kita bincang macam mana kita nak uruskan bengkel ini. Berdasarkan perbincangan itu, kita dah buat persetujuan. Kita buat cara yang kita dah tercatat dalam atur cara ni. Kita minta seorang jadi pengerusi. Dan di sini kita minta Saudara Arifin bin Muhammad Noor dari penjara untuk pengerusikan slot pertama. Dia itu yang akan membentang kertas oleh Kesatuan Nyuli, Kesatuan Immigration, Kesatuan Bomba dan Penyelaman. Setiap wakil tu, ketua tu diberi setengah jam untuk bentang kertas. Dia akan pengusikan. Saya ingat kita tidak akan ada soal jawab, kecuali kalau ada kemuskilan, bolehlah tanya 1-2 tu. So setengah jam tu beri secara jelas. Dan Kesatuan NULA ni kita minta, sini ada Kesatuan NULA sini. Siapa akan bentang kertas? Jadi Encik Arifin esok pagi tugas untuk cari siapa yang akan bentang kertas. Sebab kita beritahu Encik Ramli Kalia itu kan, dia kata dia punya naik presiden ke apa yang akan bentang kertas gitu. Timbalan presiden kan, naik presiden tak pasti ada, itulah bentang. Kesatuan Immigration pun dah ada. Dia dah ada orang dia nanti untuk bentang kertas kerja tu. Yang esok pagi kita nak juga LCD PowerPoint lah untuk bentang kertas. Kemudian Kesatuan Bomba dan Penyelamat juga. Tapi yang dalam proses bentang tu, kalau nak bentang kaitkan dengan allowance berasing lah, jangan campur adukkan. Kita buat dia punya skim semua, lepas tu baru bentang sikit pasal allowance tu boleh. Sama-sama boleh kongsi sikit maklumat lah. Itu boleh lah. Lepas tu kita lihat pula minum pagi. Kemudian habis minum pagi, kita terus kepada 10.30 hingga pula 12.30. Kita ada pembentangan kertas cadangan slot kedua pula. Dia tu, ini kita akan dipengusikan oleh NULA pula. Hari tu Encik Ramli Khalil dia kata dia akan minta seorang jadi wakil lah. Wakil tu akan pengurusikan lah. Tapi bukan Encik Aziz Muda. Encik Aziz Muda datang sebagai timbalan Presiden 1 QPEX. Jadi dia akan ambil peranan peringkat kedua. NULA ni akan adalah ketua dia lah. Puan Zara kan? Puan apa? Puan dari NULA ya? Berapa wakil dari NULA? Tolong bincang siapa akan pengurusikan ni lah. Dia akan jadi pengurusi dan dia akan pengurusikan bentangan kertas cadangan oleh Persatuan Penjara. Tadi ada pemimpin yang tanya, apa maksudnya pembentangan kertas cadangan? Ini bukan untuk bentang kertas cadangan yang baru tau. Yang mana dah ada bincang dan nak kemukakan untuk ni kan, laluan kerjaya dan sebagainya. Ada setengah tu dah hantar kepada Datuk Seri KSN lah. Dan masa kita berjumpa dengan Datuk Seri KSN, masa itu pun dah ada bentang bersama dengan Datuk Ajumar dan kita dan semua yang Kesatuan Badan Penyuniform tu. Yang mana kita dah sampai, itulah kita nak minta bincang balik. Kemudian Kesatuan KPDNKK. Kemudian Kesatuan Penjara lah mula dengan Persatuan Penjara, bukan Kesatuan. Tadi orang tanya. Memang sini kita type betul, Persatuan Penjara. Ini khas kita jumpa yang sama sebab Badan Penyuniform. Walaupun kita tahu ada yang tanya, sebab hari Sabtu tu kita panggil satu perbincangan khas. Sebab ada soalan, adakah NULA dengan KPDNKK patut dimasukkan dalam Badan Penyuniform untuk bengkel ini tak? Selepas berbincangan itu, dan kita semua lain pun setuju, izin bolehlah NULA dengan KPDNKK bersama untuk berbincang supaya sama-sama dapat membantu. Jadi KPDNKK presidennya Encik Ros Bakar, walaupun dia ada di hospital, saya rasa dia dah ada wakil. Dia ada wakil untuk bentangkan kertas kerja itulah. Betul lah Encik Sayuti dia dah beritahu Encik Sayuti. Masa dia telefon kita, dia kata dia nak minta kebenaran doktor, dia nak keluar juga. Dia kata dia demam, doktor admit dalam hospital, dia kata dia nak datang sini. Kalau datang sini lagilah banyak masalah tu. Tu tak boleh, dia sakit tu, memang sakit. Tak boleh. Kemudian Kesatuan Pegawai Custom.
kita pun dah hubungi Encik Maslan. Encik Maslan kata tak ada masalah, benda ni dah diurus. Saya ada 9 pegawai custom akan hadir. Ada juga pemimpin utama kita terlibat dalam kumpulan tu juga. Jadi dia ada orang yang akan bentangkan. Encik Maslan akan turun, dia beritahu. Kemudian Kesatuan Pegawai JPJ dah ada sini. Nanti siapa akan bentang kertas tu? Encik Hamzah. Encik Hamzah sendiri kan? Presiden akan bentangkan kertas. Jadi kita dah ada semua ni kan untuk bentangkan kertas kita lah. Nah, kita nampak di sini bahawa kebanyakan yang skim-skim ni melibatkan juga dalam MBK Am The Sokongan. Kita nampak ni pun lah banyak skim-skim tu terlibat ni. Dan kita juga ucap terima kasih lah khasnya kepada Datuk Haji Omar, Presiden, yang memang berusaha lah untuk mengenal pasti bahawa benda ini berjaya lah. Saya nampak dari dia dah follow up benda ni beberapa kali lah. Itu kita nampak. Dan juga kita pun janji pada Datuk Haji Omar lah, benda ni dah ada banking ni di bawah QPEX. Dan kita dalam mesyuarat MBK Am The Sokongan pada bulan Jun ni pun kita juga akan bincang, akan kemukakan sebut juga berkenaan ni. Walaupun kita tak bawa kertas secara resmi melalui situ, kita juga akan beri tekanan kepada JPA untuk mengenal pasti bahawa apa yang telah disediakan oleh kumpulan ini, mereka perlulah beri perhatian khas. Khasnya mereka perlu beri kita tahu sebenarnya apa mereka nak beri, apa yang mereka nak menolak dan apa sepatut dia buat untuk kita ni semua. Kita tak nak dia main boyang dengan kita lagi. Sini depan dia janji macam ni, kemudian benda ni tak jadi. Bila Datuk Haji Omar turun, baru dia gerak balik benda ni. Kalau tidak, dia buat lain pula. So tak boleh macam itulah. Tapi kita akan juga melalui majlis yang bulan 6 pun kita akan cubalah. Kita ambil peluang juga bahas benda ni. Dan memang selepas ini, selepas banking ini, Setiausaha Agung dan Presiden yang jumpa bersama pada Sabtu itu, Cik Arifin ada situ, Cik Hamzah pun ada kan. Kita dah bersetuju kumpulkan kompal semua. Nanti kita panggil semua pemimpin utama QPEX bersama dengan yang setiausaha dan juga Presiden badan beruniform yang ada berkaitan yang hadir bengkel ini, duduk tengok balik semua secara menyeluruh. Kita lengkapkan satu memorandum, barulah benda itu disubmit di bawah QPEX. Boleh Datuk Haji Omar? Buat di bawah QPEX. Kita gabung semua. Set-set ni itulah. Itu persetujuan semua pada mesyuarat kita ada pada hari Sabtu itu. Tak ada orang pembantah kita buat cara macam itulah. So yang tu kita akan buat persediaan itu. Jadi kita harap tuan-tuan puan-puan tolong Datuk, tuan-tuan puan-puan tolong beritahu peserta kita yang tak hadir. Jangan anggap bahawa lepas ni esok tak tahu nak buat apa. Kemudian ingat yang petang tu habis 23, kita dah selesai, semua dah rumus, kita dah ada keputusan. Belum lagi kita perlu ambil tindakan susulan. Sebab lepas satu bengkel tidak semestinya 100% apa yang kita tuntut tu akan kita dapat. Kadang-kadang kita kena juga berbincang balik, mana yang relevan, mana yang tak relevan. Jangan anggapan bahawa kita dah habis bengkel, dia ada, kita dulu pun pernah melalui pengalaman. Dia bawa bengkel punya balik, dia pergi bentang kepada dia punya rakan-rakan di exco dia. Inilah kita tuntut. Inilah akan dapat. Tapi akhirnya bila tak dapat, dia marah QPEX pula. Dia kata kenapa kita jual ni tak dapat. Bukan macam tu lah. Jadi apa habis bengkel, kita susui dengan satu mesyuarat, di situ kita akan tentu. Kalau benda yang terlalu tak ni, kita kena tapis sikit lah. Boleh Boleh. Termasuk allowance lah. Kita akan bincang sekali allowance, package kan. Allowance satu, skim perkhidmatan dengan nambahkan tu kita buat sekali lah. Tapi asingan tu. Jadi petang tu baru kita ada berbincangan berkumpulan. Tadi kita ada juga bincang dengan yang berbagai komandan juga lah. Berkenaan dengan berbincangan kumpulan. Kita dapati dulu masa kita buat di QPEX tu, kita buat berbincangan secara kumpulan tu. Dia bengkel masing-masing dalam kumpulan, pengumpul balik, nampak hasilnya kurang ni. Tetapi bila kita buat berbincangan secara terbuka, ramai-ramai, kita dapati dia punya impak lebih positif. Sebab dia dapat berkongsi antara satu sama lain. Jadi cadangan di sini kita akan buat perbincangan berkumpulan di sini, maksudnya kita buat di dalam dewan ni, akan dipengurusikan oleh Encik Aziz Muda, Timbalan Presiden 1, dan itulah caranya. Tindak balas, nak soal jawab, di sinilah kita bincang pasal skim satu demi satu. Kita papar balik semua tu satu demi satu, tengok ada soalan tak. Kalau ada soalan, kita soal.
Itu dia. Kalau tidak, kita akan ambil pukul 2 hingga pukul 4.30. Kita adakan group discussion dulu. Lepas tu balik ke sini, mula dengan 5 hingga 6 saya ingat tak sempat lah. Kita tak ada banyak masa. Kalau boleh kita buat open macam ni. Lebih baik ya tak? Kita bincang bersama-sama. Semua setuju tak bincang open macam ni? Setuju? Ada bantahan tak? Okey, tak ada lagi elok. Terima kasih. Bermakna esok petang berbincangan, berkumpulan, kita tak pecah kumpulan kecil. Kita semua berkumpul di sini. Timbalan Presiden itu, Encik Aziz Muda akan ambil alih mempengurusikan perbincangan perkumpulan di sini. Dan di situ kita akan berbahas. Okey? Nanti kita akan beritahu macam mana nak bahas benda itulah. Okey, lepas tu sampailah malam. Okey, rehat sampai malam. Mungkin malam tu kena buat sikit lah rumusan tu. Kemudian esok pagi 23 Mei tu perlu buat pembentangan. Selepas buat pembentangan tu, lepas tu barulah majlis perasmian penutup tu. Yang tu saya ingat Datuk Jumat tadi, saya ingat Datuk dah tahu kan. Saya call Cik Nur Azman, dia kata dia ada beritahu Datuk KPPA kan, confirm kan? Datuk KPPA hadir lah. Tadi pun dia ada beritahu, Cik Nur Azman ada beritahu Datuk KPPA hadir, jadi tolong buat persediaan lah. Jadi benda tu kita bagi majlis penutup ni lah. Begitulah saja untuk yang ni. Lepas tu majlis penyampaian sijil lah oleh Datuk KPPA kepada peserta ikut kesatuan. Jadi kesatuan wakil lah ketua dia ke depan untuk ambil sijil. Bukan seorang-seorang. Ketua dia ke depan. Dan kita akan sediakan cenderamata dan bomba kan. Sendiri kata dia akan sediakan cenderamata juga untuk sebab dia sebagai tuan rumah kan. Kita tuan rumah, itulah. Berapa benda tadi pagi kita dah bincang macam mana proses majlis perasmian itulah. Cuma satu permintaan daripada kita, rumusan bengkel pun akan dipengurusikan oleh Encik Aziz Muda Timbalan Presiden 1 kerana dia akan menginap satu malam lah di sini. Bengkel pun di sini, perasmian. Rumusan di sini. Encik Sayuti kata, Encik Sayuti lah, Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja Bomba dan Penyelamat. Bermakna kita buat esok bengkel, lusa kan 23 hari bulan pagi tu, rumusannya di sini. Selepas rumusan, kita semua kena bergerak ke auditorium. Ada bas disediakan. Di auditorium tu adalah majlis perasmian penutup. Boleh ya? Tolong beritahu rakan-rakan kita yang tak hadir petang ni. Itu kedudukan dia. Cuma satu permintaan di sini semasa kita berbincang tadi. Oleh kerana kita ni adalah daripada Badan Peruniform yang berbagai komandan. Satu kita minta ketepatan masa lah. Macam tadi kita sharp 4.30 kita dah mula, betul tak? Beri tepukan untuk kita sendiri. Kita punya jadual cukup baik tadi, tak ada tunggu pun, cukup masa kan. Kita tengok ramai lah, kita dah mula lah. Tu dia, kita tak ada bazir masa pun. 4.30 kita dah mula. Jadi itu bagus, elok. Malam ni pun kita harap lah kita punya masa pukul 8 kita dah semua ada, kita dah mula. Kalau tak boleh pun 8.30 lah kan. Itu paling lewat 8.30 kita mula lah. Yang penting adalah 23 hari bulan tu lah. Bila Datuk KPPA datang tu, tolonglah pesan rakan-rakan kita, pakaian kita. Datuk akan pesan lah itu semua. Biasa Datuk dalam dia punya ucapan dia akan pesan. Jangan pakai slipper lah, jangan pakai tu kasut tu kena kasut yang betul, janganlah slipper. Jangan t-shirt semualah. Itu perlu penting, itu penting. Kita sudah sampai tahap pemimpin kita kena jaga semua ni pakaian kita. Yang penting jangan majlis perasmian penutup itu sign nama situ. Fahamlah. Tapi tak ada dalam auditorium. Itu tak boleh. Tolong tolong. Itu kita minta kerjasama lah. Okay? Itu yang kita nak sampaikan. Kemudian peringkat kedua pula, sekarang kita nak siri kedua, kita nak cakap pasal yang seperti biasalah. Untuk majlis penutup ini, kita akan ada seperti biasa menyanyikan 3 buah lagu, Negaraku, Satu Malaysia, kemudian Suara Pekerja. Disusui pula ucapan oleh yang berbagai Datuk Haji Omar bin Haji Osman, Presiden QPEX,
ucapan peresmian penutup bengkel oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Zabidi, iaitu KPPA kita dari JPA, penyampai CJ dan cenderamata. Disusui pula sesi bergambar. Datuk Ajuma, kita nak sesi dialog dengan tak payahlah. Tak ada sesi dialog sebab tadi kita ada bincang sikit, tak ada sesi dialog. Jadi ucapan perasmian penutup ni tak ada sesi dialog. Terus lepas perasmian tu kita ada sesi bergambar lah. Mungkin ada yang bergambar tu mungkin dengan pemimpin utama dulu. Lepas tu mungkin kesatuan tu group by group nak ada sesi gambar dengan pemimpin utama, bolehlah bergilir-gilir tu. Siapa akan jadi cameraman pada 23 hari bulan? Encik Ahmad lah. Siapa? Ada kan? Ada sini akan ditugaskan kan? Kemudian lepas tu kita ada sidang media. Press conference lah. Lepas tu jamuan. Okay, Kalau ada siapa nak sampaikan cenderamata yang dia bawa masing-masing tu, masa majlis jamuan tu lah. Ataupun lepas tu sesi gambar tu nak satu kumpulan tu baru nak bagi cenderamata sendiri, bolehlah. Tapi majlis resmi tak ada. Sebab ada permintaan. Sebab kita ini majlis tak boleh letak 2-3 benda dalam satu tu. Jadi kalau siapa ada bawa dia punya cenderamata dari kesatuan dia masing-masing, nak sampai kepada Datuk KPPA atau nak sampai kepada siapa-siapa pemimpin utama, bolehlah buat masa majlis makan tu, masa boleh jamuan tu. Boleh tak jamuan ringan masa tu? Supaya benda itu nampak lebih sistematik bila kita ada majlis perasmian penutup dengan Datuk KPPA lah. Itu berkenaan dengan apa yang kita nak sampaikan. Kemudian garis panduan berbincangan kumpulan ini. Yang ni, benda ni adalah amat penting sekali. Yang penting yang kita nak lihat di sini saya gariskan, itu kita bincang ni. Saya ke whiteboard sikit lah. Boleh nampakkan ni kan? Mungkin ada beza pandangan. Hari Sabtu sebab tu kita bahas ni lama. Ada kata kita punya kertas kerja, kita nak mula dengan 17. Kita bukan nak mula dengan 29. Dia kata kat kita dalam tu. Dia kata macam mana kita nak bincang dalam ini? Lepas kita bahas-bahas, kita kata macam tu. Ini pandangan saja, terserah kepada tuan-tuan puan-puan yang bijaksana. Macam mana kita nak tentukan? Mungkin yang ni Datuk Ajuma pun akan boleh bimbing kita malam ni masa ucapan dia lah. Ini kita nak beritahu macam mana kita nak buat garis panduan ini Sebab ada kesatuan. Boleh Ada kesatuan. Okey. Mungkin ada kesatuan. Dia punya dia bukan nak buat skim perkhidmatan. Macam immigration, dia nak buat skim perkhidmatan secara lengkap je tak? Daripada mula sampai habis. Tetapi mungkin ada dia untuk grade-grade saja. Dia menambah naik taraf grade-grade. Kemudian ada pula yang mungkin dia tengok balik laluan kejayaannya. Permulaan ada tengok maksimum dan sebagainya. Jadi semua ni dia mesti dikaitkan dengan kelaikan akademik. Kalau kita nak naik taraf satu, kita nak buat skim perkhidmatan tu, kita kena kaitkan dengan akademik, pengalaman dan juga setara, ya tak? Ini kena ambil kira. Pengalaman akademik kelaikan tu mesti ambil kira. Jadi yang dari sini ada pula berdasarkan dia ambil kira yang ni. Katakan contoh, kalau kita nak mula dengan 17, macam hari tu dia kata kita tak boleh mula dengan 29. Walaupun kita badan beruniform, dia kata. Dia nak mula juga 17. Okey.
Kalau kesatuan itu, cadangan dia nak mula dengan 17, boleh mula dengan 17. Kita tak boleh kerana kesatuan tu. Cik Arifin ada kan hari tu kan? Cik Hamzah pun ada kan masa kita bahas. Jadi kita kata, kalau kesatuan itu kata dia nak mula dengan kelayakan akademik dengan maka SPM, kerana dia ada kumpulan itu, dia nak mula 17, kita jangan kata tak boleh. Itu pandangan sajalah, terserah esok yang bahas. Tuan-tuan puan-puan bahas. Jadi kita mula 17. Kata sekarang immigration ataupun JPJ, ada penjara ataupun bomba dan lain-lain, kasam. Dia kata dia tak nak ni. KPDNKK dengan ni pun ada sikit masalah. KPDNKK dia punya isu lebih kepada kerana dia adalah grade N. Dengan JPJ pun grade N, tapi dia tidak mahu dalam grade N. Dia nak gerak ke grade yang berkaitan dengan dia. JPJ A. KPDNKK dia kena cari satu huruf untuk dia. Yang tu mungkin Datuk Ajuman nanti esok dia boleh bagi nasihatkan sikit lah. Jadi KPDNKK pun dia kata dia ada kumpulan penguatkuasaan. Tetapi dia tidak ada termasuk dalam grup ni. Tapi itu kita kena tengok lah. Mana yang KPDNKK yang hadir ni? Tolong angkat tangan. Itu kena tengok balik itulah. Itu Encik Rosbakar kata dia akan bentangkan esok. Apa cadangannya kita tak tahu lah. Mungkin yang dia pernah hantar ke kita kertas dia lah. Yang saya pernah baca tu. Dia nak keluarkan daripada N lah. Jadi kalau 17, sekarang ada yang cadang dia punya kesatuan dia tak nak 29, dia nak 27. Tapi dia punya kelayakan akademik dia bukan nak diploma, dia nak SPM juga, dia nak kekal. So benda ni esok kena bahas. Kalau kita kena lihat balik lah, kadang-kadang status skim perkhidmatan itu ataupun dia punya, kalau kita berdasarkan kelayakan akademik dan kita kalau kaitkan dia punya laluan kerjaya itu, kita harus beri peluang dan juga gunakan elemen flexibility itu juga. Sebab kita terlalu rigid sangat, nanti akan menyebabkan kita punya anak-anak kita lah yang nak mohon untuk kerja kan dalam perkhidmatan awam ni, kita naikkan sangat standard dia, dia tak ada peluang masuk SPM. Dia kena ada diploma dulu. Kalau dia tak ada diploma macam mana? Dia ke mana dia nak pergi? So this one kena ambil maklumlah perkara ni. Mula mungkin dengan SPM ke, dengan ada diploma. Kalau naikkan grade tu macam mana? So benda-benda ni kena bincang. Kalau dia ada mula 17, dia nak mula 27, 29 macam mana? Kalau dia nak sepadukan, dia nak ambil 41, 42. Itu pun perlu lihat. Semua benda ni lah kena bincang bersama macam mana kita nak mula. Titik permulaan itu, kita nak mulakan laluan kerjaya tu, itu kita kena bincang betul-betul. Mungkin ada beza pandangan. Sebab hari Sabtu itu melalui pengalaman pun adalah kita nampak. Ada kata nak macam ni, ada yang macam ni, ada yang nak macam ni. Tetapi akhirnya kita dapat sama-sama lah sepakatlah bahawa biar kita buat macam ni, kita ada elemen flexibility. Biarlah kesatuan tu dia nak tuntut cara macam mana, tetapi kita bincang bersama untuk membolehkan dah mana yang terbaik untuk kita semua. Itu adalah penting sekali lah, supaya dia tak jadi benda lain. Tapi selain daripada itu, kita tengok ada skim yang mantap. Macam bomba punya. Bomba punya kita tengok hari tu dia dah ada buat penambahbaikan kan. Dia dah ada upgrade certain scheme. Jadi benda tu mungkin nak kekal ke sebahagian tu ke, nak naik taraf ke, nak menambahbaikan grade-grade tertentu, itu kena lihat. Cuma yang kita tengok, yang Datuk dah turun beberapa kali lah. Saya ingat pagi ni pun Datuk turun ke penjara kan, hari 9. Dia beri banyak fokus pada penjara juga. Penjara memang nampak. Semalam saya ada jumpa seorang inspektor jugalah, tapi itu kawan kita lah. Dia ada cerita, dia kata dia sebagai polis tau. Dia cerita, dia kata penjara punya skim memang Datuk Ajuman lah, skim memang kurang sikit lah. Tu saya tak nak kata down lah, tapi kurang sikit lah. Jadi perlu beri perhatian. Dan juga penjara tak bergabung dengan QPEC pun. Kena tengoklah balik. Itu kenalah. Tapi yang ini saya ingat atas usaha Datuk Ajomar lah, untuk bantu kan. Kita minta datang untuk bantu. Dan saya ingat polis dia tak rapat bersama dengan kita untuk bengkel ni kerana mereka sedang berbengkel di Melaka. Mereka sedang berbengkel di sana. Mereka nak bengkelkan QP time base. Tapi itu satu benda yang kita dapat lah maklumat dari kini lah.
Jadi mungkin yang ini grade-grade permulaan dia macam mana nak mula. Adakah nak tengok, tapi bagi pandangan kita nak ramaikan, kita tengok dalam penjawat awam ni, terutama ni badan beruniform ni, saya rasa ramai pun dah ada ijazah. Silalah lihat elemen ijazah ni juga. Ke mana mereka nak pergi kalau dia orang ada ijazah? Adakah mereka nak tunggu bertahun-tahun di situ, tak boleh naik pangkat? Ataupun mereka ada CJ tambahan, ke mana mereka nak pergi? So benda ni perlu ambil maklum lah. Jangan saya ingat saya dah edar ni, berdasarkan yang ni lah. Jangan bincang luar daripada yang ada kita bincang itu. Sabtu kita dah kita dah buat garis panduan ni. Sebab kita tak boleh nak tuntut banyak-banyak. Macam Datuk Ajumah itu dalam meeting dengan Datuk Sri KSN kan, betul tak? Yang kata kalau kita nak semua dalam satu tak boleh lah. Kita tengok mana yang kita beri keutamaan, priority itu kita perlu buat dulu. Dan dalam masa yang sama, selepas tu kalau ada masa tu, mungkin malam tu boleh bincang sikit pasal allowance lah. Dan boleh buat rumusan untuk dinikan lah. Saya rasa itu sajalah yang kita nak beritahu. Ada soalan tak berkenaan dengan ni? Yang esok punya, ya Encik Arifin. Bukan 54, tak sempat tu. Boleh. Memang itu sampai papan ni tak cukup lah tulis. Boleh, memang itulah. Sampai ke atas tu. Buat menyeluruh lah. Boleh ya? Itu tak ada masalah. Cuma saya kebetulan tu tak sempat tu sampai 54 tu saja saya berhenti situ. Okey, ada lagi soalan? Ada tak? Kalau ada lebih baik kita tanya lepas tu esok jelas ya tuan. No, dia kena tengok grade dulu. Dia kena mula grade dikaitkan dengan akademik, kelayakan akademik sebab kita ambil yang baru punya. Betul lah Datuk Ajumah lah. Itu tapi dia kena dikaitkan dengan mata gaji, tapi itu untuk kumpulan yang senior. Okey, itu satu cadangan lah. Saya ingat macam ni, esok tuan akan bentangkan dari segi kesatuan kan. Tengok juga yang lain-lain punya. Lepas tengok lain, dapat gambaran lah. Sebab yang lain pun ada yang lain tau. Dia lain. So bila dah masing-masing kesatuan, 6 kesatuan, bukan satu tau. Ramai tau. Kita tengok tu cari ni berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kesatuan akan bentang dan 7 kesatuan akan ada dia punya cadangan yang berbeza-beza. Ya. Okey. Sini ada cadangan bahawa dia sebagai pekerja dia tekankan kepada mata gaji. Tetapi kita tak boleh lari dari mata gaji daripada itu untuk yang sudah bekerja, yang ada senioriti dan ada pengalaman.
Tetapi kita kalau nak gariskan, nak mulakan satu laluan kerjaya, satu skim tu, kita kena tengok daripada awal dia. Awalnya kena ambil apa sebagai benchmark? Kelayakan akademik, latihan dia, betul tak? Ya. Yes. Ya. Ya, ya. Ya, betul. Yang itu sudah ke peringkat naik ke anjakan lah, grade. Itu lain. Itu kita kena lukis satu benda ni dulu, laluan kerjaya. Dari situ kita buat penambahan anjakan itu. Itu come second. Dia kena peringkat one by one. Dia tak boleh sekali dua. Dia kena go one by one like that. Macam kita lukis gambar lah kan. Kita nak lukis muka seorang manusia, kena buat bulat dulu, ya tak? Kita kena lukis kepala dia dulu. Kalau kita nak buat skim gaji ni pun, kalau kita tak lukis kepala dia, tak boleh buat mata dia. Ni nak mata dia besar saiz macam mana, ni nak mata dia punya kening nak macam mana, itu terserah kepada kita buat. Sekarang yang penting kita kena buat dia punya kepala tu. Kepala tu tak buat lagi, tak boleh buat apa-apa lagi dalam tu. Yes, bola tu. Ini kita buat ni untuk bola tu. Jelas tak? Lepas tu bolehlah. Sehingga semua anggap bermakna yang ada ni semua dia pakar lah ni. Yang pakar ni, yang seronok kita dengar ni, berkongsi pengalaman tuan dan perempuan ni, bukan mudah kita nak dapat. This is really good. Sangat baik. Berilmu di sini ya, semua ada di sini ya, untuk berbengkel 2 hari ni. Kita boleh belajar daripada tuan dan perempuan. Saya rasa itu saja. Boleh ada gambaran lah kan? Dah ada gambaran kan? Ada gambaran bahawa esok ni kita mula kena lukis kepala dia dulu. Kepala yang bulat tu dulu. Baru kita tambah semua. Apa nak tambah, kita tambah. Boleh? Jadi itu saja. Sebab sekarang dah pukul 5.30. Kita esok habis. Yang penting adalah saya balik kepada yang petang dulu. 2 petang tu mulalah kita buat pembahasan. Sebab bila dah 7 kesatuan tu buat dalam bentang kertas kerja ni, tuan-tuan perempuan akan dapat gambaran jelas. Setiap kesatuan tu, apakah tuntutan mereka. Berbeza. Ada yang nak macam ni, ada macam ni, kita nampak. Sebab dia pernah bentang lah sekali tu. Dari situ kita akan cubalah solek-solekkan tu, and then kita akan dapat tengok macam mana. Saya rasa itu saja. Saya bagi pihak kita ucap terima kasihlah sekali lagi kepada Yang Berbahagia Tuan Abdul Razak bin Muda selaku Komandan Akademik Bomba dan Penyelamat Malaysia Wakatapai, dan juga kepada Kesatuan Pekerja Bomba dan Penyelamat Malaysia Semenanjung Kebangsaan yang telah menjadi tuan rumah untuk berjayakan bengkel yang bermakna ni, dan juga kepada Datuk Haji Omar lah yang telah berusaha lah mengenai pasti bahawa kita ada bengkel ni supaya badan penuniform ni mempunyai satu laluan kerjaya yang dibanggakan oleh kita semua. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi penghargaan terima kasih dan selamat datang juga diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk ke Akademi Bomba dan Malaysia Wakatapai. Dengan ini majlis berakhir di sini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, makluman kepada semua hadirin, jamuan ringan disediakan di bilik galeri di tingkat bawah bilik gerakan ini. Tuan-tuan boleh menuju ke jamuan ringan. Terima kasih. Assalamualaikum.